Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ni kita bersua Hari ni ustaz buat video dengan ada slide penerangan Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, insya-Allah mari sama-sama kita ucapkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan lepas tu marilah kita sama-sama berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, tanda tangan dan kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan kita buka pembelajaran kita hari ini, itu dalam subjek pendidikan Islam, bidang tilawah Al-Quran, iaitu suratul Al-Qadr. Suratul Qadr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan seluas-luas pintu rahmat dan pengampunan kepada kita, dan juga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi sebelum memulakan pembelajaran, ustaz harap kamu bersedia dengan melihat buku sebagai rujukan. Buku yang kita guna adalah buku teks sebagai rujukan utama, iaitu pada muka surat 2. Pada muka surat 2, tajuknya berkenaan dengan surah Al-Qadr, bidang tilawah surah Al-Qadr. Okey, mari kita tengok apa yang kita akan belajar. Okey, objektif yang kita dapat apabila kita belajar hari ini adalah kita akan membaca surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 dengan betul dan lancar. Yang pertama. Yang kedua, membaca surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 dengan betul dan bertajwid, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita. Okey, seterusnya ini adalah merupakan pengenalan surah Al-Qadr. Okey, surah Al-Qadr merupakan ayat yang ke-97. Seperti mana yang kita tahu, yang awak tahu, tak tahu ke, ayat Al-Quran ataupun surah dalam Al-Quran mengandungi 114 surah. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 114 surah di dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Qadr merupakan surah yang ke-97. Ia adalah surah Makkiyah, iaitu surah Al-Qadr ini diturunkan di kota Mekah, maka dia dipanggil surah Makkiyah. Okey, seterusnya ia mengandungi 5 ayat. Boleh tengok boleh rujuk dalam buku teks muka surat 5 tu mengandungi 5 ayat. Okey, jadi dalam surah ni Al-Qadr ni Allah menceritakan berkenaan dengan perihal malam Al-Qadr yang fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, bila berlaku malam Al-Qadr? Okey, mudah cakapnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih insan yang istimewa, akan bagi sesuatu yang baik, iaitu fadilat dia adalah 1000 bulan. Malam Al-Qadr ni ataupun malam Lailatul Qadar ni tidak berlaku pada bulan-bulan yang lain, melainkan pada bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Bulan Ramadan biasanya jumhur ulama bersepakat mengatakan bahawasanya bulan Lailatul Qadar ini berlaku pada bulan Ramadan pada hari yang ganjil, iaitu hari yang ganjil, hari yang ke berapa? 10 akhir hari yang ganjil, iaitu hari yang ke-21, yang ke-23, 20, 25, 27 dan 29. Ada juga yang mengatakan ia boleh berlaku pada bila-bila malam dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak mengejari ataupun nak cari fadilat malam Lailatul Qadar, kita kena berusaha
bangun malam ataupun kita beribadat pada bulan malam Lailatul Qadar, pada bulan-bulan Ramadan, tak kira lah pada tarikh, pada hari yang keberapa, tak kira. Kita istiqamah beribadat pada setiap malam bulan Ramadan, insya-Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kita dengan malam Lailatul Qadar, iaitu fadilatnya adalah lebih baik beribadat selama 1000 bulan. 1000 bulan ni adalah 83 tahun. Kalau kita dapat kebetulan kalau kita beribadat pada malam tu, ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala dapat bulan Lailatul Qadar, kita telah beribadat selama 83 tahun, insya-Allah. So yang seterusnya kita boleh tengok ni adalah gambaran malam. Ingat Lai itu adalah malam. Al-Qad adalah malam ketentuan maknanya. Okey. Suratul Qad adalah surah berkenaan dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, tengok boleh tengok. Okey, ini adalah surah Al-Qad. Okey, dengar dan baca. Okey. Awak dengar saya baca dan awak ikut sama-sama. Kita baca sama-sama walaupun saya tak dengar awak baca. Mudah-mudahan, saya yakin dan percaya awak dengar dan awak baca sama-sama. Okey. Kita baca, kita mulakan dengan isti'azah, iaitu dengan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, saya ulang balik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey, saya ulang balik ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey, kita sambung dengan ayat yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ulang balik. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Okey, sambung ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Okey, ulang balik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Okey, ulang balik ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Okey, sambung ayat yang kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey. Mengandungi lima ayat. Okey, seterusnya tengok okey. Menghayati alam untuk mengukuhkan iman. Okey, ni antara tadabbur dengan kita tadabbur surah Al-Qadr. Kita tengok malam, kita cuba fikir malam ni ada rahsia, di sebalik rahsia Allah Subhanahu Taala. Kalau kita selalu ataupun kalau awak duduk lepas belajar ni, awak cuba buka YouTube buka nasyid Kumpulan Hijaz malam. Okey, boleh tengok malam apa yang dicerita dalam tu.
Mudah-mudahan ada kaitan dengan apa yang kita belajar. Malam ni adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam, 1/3 malam Allah akan turun. Bukan Allah turun, rahmat Allah turun laju-laju. 2/3 malam, 1/3 malam. Siapa yang bangun malam, insya-Allah Allah akan bagi rahmat yang seluas-luasnya. Siapa pada malam bangun tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi rahmat dan pengampunan. Okey, seterusnya cuba tengok. Bagaimanakah cara untuk melancarkan bacaan Al-Quran? Okey. Sebelum kita sambung untuk pembelajaran kita seterusnya, saya nak nyatakan untuk kita lancarkan bacaan Al-Quran adalah dengan kita selalu ulang-ulang dan kita selalu tengok, kita fokuskan bacaan kita secara bertajwid. Kita baca secara perlahan, kita baca secara dalam keadaan tenang, perlahan, fokus satu-satu kita baca, insya-Allah kita akan mudah untuk kita belajar, untuk kita lancarkan bacaan Al-Quran. Okey, boleh tengok Okey, ni saya baca dan kamu ikut. Ini adalah untuk kamu muatak lagi bacaan surah Al-Qadr. Okey, kita tengok yang pertama Ni kita tengok yang pertama. Okey, yang ni dulu. Okey, kalimah yang pertama dalam kotak yang pertama ya. Okey, mengandungi dua kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi. Okey, inna anzalnahu. Okey, kita ulang lagi Kita baca setiap kotak tu kita baca 3 kali. Inna anzalnahu. Kita ulang balik. Inna anzalnahu. Okey, kita pindah pada kotak yang kedua. Ni yang pertama, ni yang kedua. Boleh tengok. Fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Okey. Kotak yang ketiga pula. Ni yang ketiga. Okey, tengok ni. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Wa ma adraka. Okey, seterusnya. Ni yang keempat saya tak tulis, tak muat. Ma lailatul qadr. Ma lailatul qadr. Ma lailatul qadr. Ma lailatul qadr. Okey, seterusnya kotak ni pula. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Okey. Yang ni pula kotak yang seterusnya yang ke-6. Warruhu fiha. Warruhu fiha. Warruhu fiha. Okey, kotak yang ke-7. Salamun hiya. Salamun hiya. Salamun hiya. Salamun hiya. Okey, yang ni pula hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Okey, ulang balik.
hatta matla'il fajr. Okey, seterusnya kita akan baca semua kita akan baca semua. Okey. Bermula daripada sini, bermula daripada yang pertama sampai akhir. Secara satu kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, ulang balik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. La wa ma adraka. Ni pula. Ma lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu. Okey, yang saya tanda merah-merah tu kita dah baca Warruhu fiha. Warruhu fiha. Warruhu fiha. Okey. Seterusnya yang ni pula. Salamun hiya. Salamun hiya. Salamun hiya. Ulang balik Salamun hiya. Salamun hiya. Yang ni pula. Saya ulang tadi ni sebabnya tadi saya tersalah baca dengan huruf ha. Yang ni adalah huruf ha. Huruf ha kena baca dengan suara yang tebal. Yang ni ha ni kita baca dengan nipis. Kita tengok saya baca. Perhatikan saya baca. Hatta ni hiya. Yang ni nipis Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Okey. Cuba awak tengok, awak perhatikan dalam tu ada beberapa hukum tajwid. Saya akan sentuhkan terus Ada beberapa hukum tajwid. Okey, yang pertama ni cuba tengok ni. Inna. Inna ni ada ni inna. Okey, ada nun yang bertasydid. Inna. Okey, ini adalah hukum apa? Ini adalah hukum wajibal gunnah. Wajibal. Okey, gunnah. Wajibal gunnah ni, wajibal gunnah adalah kena baca wajib dengun. Wajib dengun selama mana? Dua harakat. Okey, dua harakat kena wajib dengun dua harakat. Sebut wajah saya. Buat macam tu. Kita bilang in. Okey. Jadi sini adalah 4 harakat pada kalimah yang pertama tu inna tu 4 harakat. Wajibal gunnah 2 ditambah pula dengan mad huruf mad. Okey. Bukan 2. Inna tu wajibal gunnah 2 dan seterusnya. Yang ni sekejap saya padam dulu. Okey. Yang ni yang merah tu huruf alif yang merah ni saya besarkan sikit. Mana sekejap Okey, saya besarkan sedikit. Oh ni Okey. Huruf alif berjumpa dengan hamzah dalam kalimah yang berlainan. Okey, ini adalah hukum apa? Hukum mad jaih munfasil. Mad jaih munfasil kita hendaklah baca dengan kadar berapa harakat?
kadar 4 atau 5 harokat. Okey, kena baca 4 atau 5 harokat. Okey. Kita baca balik Inna anzalnahu. Okey, kita baca balik. Inna anzalnahu. Ingat ya, huruf mat alif yang warna merah ni berjumpa dengan hamzah dalam kalimah yang berlainan dipanggil hukum mad jaih. Mad jaih jaiz. Munfasil. Tak muak pula lah. Munfasil. Okey. Nanti saya tulis sekejap lagi detail. Okey, mad jaih munfasil ni panjangnya 4 ataupun 5 harakat panjang. Kat bawah ni mad, dekat bawah ni. Ni 4 ataupun 5 harakat panjang. Kita ulang balik. Wajibal gunnah yang nun warna hijau tu kena baca panjang. Nak baca panjang. Kena baca panjang apa? Kena baca panjang dua harakat. Kena dengung 2 harakat, bukan panjang-panjang. Kena dengungkan 2 harakat. Okey. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Okey. Seterusnya kita tengok boleh tengok huruf yang warna biru ni 1, 2, 3, 4, 5 adalah apa? Adalah hukum qalqalah. Hukum qalqalah sugra. Okey. Kenapa dipanggil hukum qalqalah sugra? Kerana ia berada pada kedudukan yang bukannya kedudukan akhir, bukan akhir kalimah yang wakaf, tapi ia berada pada kedudukan huruf sebelum akhir. Jadi dia adalah hukum qalqalah sugra. Walaupun begitu, apabila disebut hukum qalqalah, kita kena baca secara berdetak. Kita kena baca secara berdetak ya. Okey, contohnya fi lailatul qadr. Nampak tu? Qadr. Nak bunyikan huruf da walaupun ia mati, walaupun hukum tu hukum sakinah, hukum mati, kita kena berdetakkan dia juga. Seterusnya ni, tengok ni. Wa ma adraka wa ma adraka. Okey, seterusnya yang ni pula ya. Ma lailatul qadr. Okey. Tengok yang ada warna biru je. Okey, seterusnya yang ni. Yang ni yang bawah sekali ni. Hatta matla'il fajr. Huruf ta dan fa dan huruf jim. Okey. Okey, saya akan tulis sini ya. Qalqalah, hukum qalqalah qalqalah. Qalqalah. Ni huruf qaf. Qalqalah, dia ada berapa huruf? Ada huruf qaf. Yang pertama huruf qaf. Okey. Ta, ba, jim dan dal. Okey. Apabila awak jumpa dalam Al-Quran huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal, ia adalah huruf qalqalah. Huruf ni kalau dia mati, ia adalah huruf qalqalah. Kalau ia berada sebelum hujung macam ni, sebelum wakaf, dia adalah hukum qalqalah sugra. Kalau ia berada huruf terakhir dan wakaf, huruf terakhir sebelum wakaf, ia adalah qalqalah kubra. Okey. Okey, yang merah-merah tu sama Okey. Sorry.
Okey, boleh tengok ya, yang merah ni. Tadi kita dah bincangkan yang ni, okey, yang ni yang merah juga ni. Sama juga ya. Sama juga. Yang ni. Ni adalah huruf alif berjumpa dengan hamzah. Iaitu mak jaih mum fasil. Jadi bacaannya adalah 4 ataupun 5 panjang. Okey. Seterusnya kita tengok dekat ni. Okey. Mana lagi? Okey, yang ni pula. Okey, perhatikan yang ni pula. Okey, yang ni. Yang ini adalah huruf alif berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, yang ini adalah mak jaih muttasil. Mak wajib muttasil. Hukum bacaannya sama juga. 4 atau 5 harakat panjang. Okey, yang ni mak jaih. Yang ni mak jaih. Yang ni adalah mak wajib muttasil. Mak jaih munfasil maknanya dia bercerai. 2 kalimah. Alif berada di kalimah yang lain dan hamzah berada dalam kalimah yang lain. Yang ni satu kalimah. Yang ni kalimah yang lain. 2 kalimah dipanggil mak jaih munfasil. Yang ni pula ni berada dalam satu kalimah. Al-malaikah. Al-malaikah ni satu kalimah. Itu para malaikat. Para malaikat. Para malaikat ni satu kalimah. Alif berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah dipanggil mak wajib muttasil. Muttasil maknanya dalam kalimah yang sama. Alif dan hamzah dalam kalimah yang sama. Alif berjumpa dengan hamzah dalam kalimah yang sama. So bacaannya 4 atau 5. Okey. Ingat ya, mak wajib muttasil dan mak jaih munfasil ni ia melibatkan alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Okey, berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan hamzah. Okey. Berjumpa dengan hamzah. Kalau yang ni dalam 2 kalimah. Kalau yang ni dalam 1 kalimah. Okey. Bacaannya sama juga, 4 ataupun 5 harakat panjang. Mudah saja. Okey. Yang biru-biru ni, saya cakap huruf yang biru tadi adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Okey. So, itu adalah sentuhan sedikit, sentuhan tajwid. Mudah-mudahan awak ingat. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, yang ni saya bagi awak dengar satu video berkenaan dengan satu audio berkenaan dengan bacaan surah Al-Qadr. Okey. Okey, minta perhati dan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey, kita ulang balik sama-sama kita baca dengan audio tadi. Okey. Kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okay. So kita dah baca. Baca dan perhatikan Perhati dengan teliti. Okey. Seterusnya, ingat kita kena sentiasa berusaha mengamalkan bacaan Al-Quran. Kalau kita tak pandai baca Al-Quran, maka kita sangat rugi. Kehidupan kita sangat rugi. Kita mati Apabila kita mati, dua perkara yang akan bagi syafaat dekat kita. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah syafaat Rasulullah. Kalau kita selalu berselawat kepada Nabi, kita mengamalkan segala sunnah Nabi, insya-Allah Nabi Muhammad akan tolong kita. Kalau kita sentiasa baca Al-Quran, mengamalkan apa yang Al-Quran cakap, insya-Allah kita dapat syafaat Al-Quran. So, tak rugi kita baca Al-Quran. Satu huruf kita baca Al-Quran, kita dapat 10 pahala Allah bagi. Satu huruf. Ni inna anzalna ni, surah Al-Qadr ni dah banyak huruf. Boleh bilang satu persatu berapa huruf terlalu banyak. So, kita kenapa? Kena selalu baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat amal, kita dapat baca dalam solat, dan kita dapat ajar orang lain. InsyaAllah. Okey, seterusnya last kali kita baca sama-sama. Okey, ikut ustaz baca. Ustaz baca, awak ikut Okey. Baca isti'adzah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna semula. Okey, ulang balik Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Okay, kita ulang balik. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey. So, mudah-mudahannya ini adalah rumusan yang apa yang kita belajar hari ini. Membaca Al-Quran dan mengamalkan bacaan dalam kehidupan harian dapat membuatkan hati kita menjadi tenang. Okey, ingat kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan jadi tenang. Okey. Jadi apa yang awak belajar hari ni sedikit hukum tajwid mad jaih munfasil, iaitu mad huruf mad huruf alif waw ya yang tak ada baris berjumpa dengan huruf hamzah dalam kalimah yang berlainan, ia adalah mad jaih munfasil. Maka hukum bacaannya adalah 4 ataupun 5 harakat panjang. Okey, seterusnya mad wajib muttasil adalah huruf alif waw ya. Okey, alif waw ya berjumpa dengan hamzah dalam kalimah yang sama,
maka ia dipanggil mat wajib muttasil. Jadi hukum bacaannya adalah 4 ataupun 5 harakat panjang. Lepas tu kita belajar wajibal gunnah. Wajibal gunnah ni berada pada nun yang bertasydid ataupun mi yang bertasydid. Jadi nun bertasydid wajibal gunnahnya 2 harakat. Mi yang bertasydid pun sama juga 2 harakat panjang. Okey, jadi mudah-mudahan apa yang kamu belajar hari ini dapat kamu amal dan dapat kamu faham dan kamu sampai kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan pada pembelajaran yang lain pula. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.